Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi saudara pengacara majlis yang lunak dan merdulah suaranya, tiada tandingan lagi. Yang berhormat Datuk Romani Wan Salim, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Pinang. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Yahya, Ahli Parlimen Pokok Senar. Menang banyak tuan-tuan. Dalam sejarah di Pokok Senar ni, Tak Mak Yah ni lah paling banyak kali menang. Majoriti dia banyak. Orangnya kecil saja. Yang berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada. Yang bahagia kekandar saya, Datuk Haji Mat Suhaimi bin Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman. Dia panggil saya Cik ya. Saya panggil dia Abang Mi ya. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Bawadir Haji Abdul Ghani, Pegawai Daerah Pokok Senar. Puan Nadiah binti Abdul Halim, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Tanah Pokok Senar. Orang dekat ni saja, kampung di depan tu. Tuan-tuan dan puan-puan ketua-ketua jabatan di daerah Pokok Senar ini, para penghulu yang diraikan para penerima geran tanah dan hak milik seterusnya, hadirin yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah pagi ini giliran Pokok Senar. Saya pusing banyak daerah dah tuan-tuan ni. Pasal bulan 1, bulan 2 ni saya kata nak beri kegembiraan di awal tahun kepada rakyat Kedah yang mohon tanah menunggu begitu lama. Awal-awal ini kita beri berita gembira, bagi geran. Orang seronok lah kan, no? Tapi kena bayar premium lah dapat geran tu. Lepas tu dapat geran, kena bayar cukai tanah. Cukai tanah-tanah pertanian ni tak mahal. Biasanya kita orang kampung ni tanah pertanian saja. Cukai RM24, RM50. Kalau cukai tanah-tanah bangunan, syarat komersial, dia lo start tu mahal. Sampai ratus-ratus. Kalau tapak rumah pun 400-500 lah. Tapi tak ada kot di Pokok Senar ni cukai tanah yang macam tu. Ada 68 orang penerima, tapi 20 orang tu tak dapat menyempurnakan lagi premium tanah. Jadi kita panggil mai 48 dulu. Sikit masa lagi insya-Allah bila cukup duit. Nah, inilah masalah pun. Nak himpun bagi cukup tu lambat. Pertama sekali saya ucap tahniah kepada para penerima geran. Sekian lama menanti, pulun himpun duit nak bagi cukup, bayar premium, akhirnya dapatlah geran. Jadi tanah tu dah ada surat dah, ada geran dah. Berasa lega sikit. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada Yang Bahagia Datuk Pengarah Tanah dan Galian dan pasukan di PTG, Tuan Pegawai Daerah Pokok Senar dan seluruh kaki tangan pejabat daerah dan tanah Pokok Senar yang mengaturkan majlis pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, mari kita memanjatkan syukur sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melimpahkan nikmat dan rahmat, memberikan rezeki yang tidak putus-putus kepada kita semua sehingga kita dapat hidup hingga kepada pagi ini. Tengah hari nanti tak tahulah nikmat apa lagi yang nak datang. Begitu banyak yang Allah beri, begitu sedikit manusia bersyukur. Jadi saya ajak diri saya dan tuan-tuan semua memperbanyakkan rasa syukur di atas nikmat yang banyak ini.
dengan kesyukuran yang kita zahirkan, mudah-mudahan akan membawa keberkatan kepada diri dan keluarga kita semua dan masyarakat di sekitar kita. Tuan-tuan sekalian, ada tanah ni penting untuk kita hidup dan kita mati. Hidup kita boleh pakai bercucuk tanam, buat kebun. Kita mati kita boleh wariskan kepada penerima waris, penerima pesaka. Penting Allah pesan untuk kita tinggalkan zuriat yang kuat. Tak boleh tinggal zuriat yang lemah di atas dunia ini. Kerana kelemahan daripada zuriat kita itu sedikit sebanyak akan beri kesan. Bukan saja kesan kepada kehidupan kita di dunia ini lagi. Juga akan memberi kesan kepada kita masa kita duduk dalam kubur. Lemah ni macam-macam lah. Lemah dia tak doa kita pun teruk je lah. Kan? Lemah dia tidak bersedekah. Lemah dia tak doakan kita, kita letih. Lemah tinggal zuriat yang tak ada harta apa satu. Tak ada apa satu. Itu pun lagi teruk. Dia akan dibuli oleh orang. Diperkotak-katikkan oleh orang. Tuan-tuan sekalian, kena ada keazaman di kalangan ibu bapa untuk meninggalkan dunia ini. Meninggalkan anak isteri kita, zuriat kita dalam keadaan mereka kuat untuk menghadapi cabaran yang akan mereka hadapi. Kuat serba-serbi. Saya duk syarah selalu ni pasal mengaji. Nak bagi kuat kena mengaji. Kena belajar, kena hantar anak pergi sekolah. Anak boleh pergi mengaji sampai setinggi mana pun kena pulun bagi dia pergi mengaji supaya kita tinggalkan zuriat kita yang kuat. Orang ada ilmu, ada kemahiran, Allah angkat derajat. Angkat derajat ni termasuklah Allah akan beri dia pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan tu. Dengan keilmuan dan kedudukan itulah dia akan menentukan zuriat kita ini tinggal kuat ke lemah. Saya harap tuan-tuan semua pun dalam keadaan kuat pada pagi ini. Dalam Islam ada garis-garis panduan yang jelas berkaitan pemilikan tanah, hukum hakam, serta perintah untuk kita manfaatkan tanah sebaik mungkin. Oleh kerana negara kita ni bukan negara komunis. Negeri komunis ni senang tuan-tuan, semua rakyat tak ada tanah. Semua. Pergi di China, negara komunis, semua tanah adalah milik negara. Dia bagi kita pakai setakat kita perlu. Kata kita ada anak 2 orang, saiz pinggang 40. Saiz pinggang 40 tu menentukan banyak mana kita makan. Nah, dia akan bagi kita banyak tu, hampir cucuk tanam banyak ni saja. Tak boleh lebih. Oleh kerana semua faktor-faktor pengeluaran, semua ekonomi, hak negara. Rakyat tak ada geran apa satu. Itu kalau di negara adalah sistem ekonomi komunis. Oleh kerana kita tak beramal dengan sistem tu, maka rakyat diberi hak untuk memohon tanah dan kerajaan melupuskan tanah-tanah kerajaan. Diberi hak kepada rakyat. Dan rakyat pula ada tanggungjawab bayar cukai. Janganlah tak bayar. Kan? Daripada tanah itu mendatangkan hasil. Dari hasil itulah bayar cukai tahunan. Tak mahal pun. Ada banyak dalil yang menyebutkan tentang pemilikan tanah. Antaranya hadis tentang Ihya'ul Mawat, yang mana Nabi SAW bersabda bahawa sesiapa yang menghidupkan atau mengusahakan tanah yang mati, tetapi tanah yang mati, maka tanah itu miliknya. Tapi dengan syarat, tanah itu belum ada pemilik lagi. Janganlah, boleh kerana saya baca hadis ni, balik lagi pi asah jangkui, pi cangkui tanah orang, dia kata aku nak hidupkan tanah tu. Pasal Nusi kata tadi, kalau aku hidupkan tanah ni, jadi hak aku. Tuan-tuan sekalian, lusa ada orang main cangkui pula kita pula. Jangan. Kena ada tanah yang belum ada pemilik.
Tanah Jabatan Hutan pun tak boleh. Pasal ada pemilik dia, Jabatan Perhutanan. Tuan-tuan jangan bawa pergi jinjin pula masuk petang ni. Nusi kata, siapa yang menghidupkan tanah, dia punya. Kita pun bawa lah pergi jinjin, pergi tebang, pergi merun. Mampu. Esok Jabatan Hutan pergi kilas tangan belakang, boh gelang. Dalam lah 2-3 hari. Pergi terokar tanah Jabatan Hutan. Dalam sistem tadbiran tanah kita pada hari ini, ada juga tanah yang tidak diusahakan. Tetapi tidak bermaksud tanah itu tidak ada pemilik. Ada tuan dia, tapi tuan dia duduk Kuala Lumpur. Tanah tu semak lah sikit. Ada tuan. Bukan tak ada, ada. Hak tu tak boleh. Tanah Jabatan Hutan misalnya, hak saya sebut tadi. Tidak boleh diterukar sesuka hati. Begitu juga tanah yang nampak seakan-akan mati. Namun ia mungkin milik agensi-agensi kerajaan. Ada tanah milik polis di Raja Malaysia. Mereka rancang untuk buat balai polis 10 atau 20 tahun lagi. Mereka buhlah pagak biru tu. Ada kutu berhak mana pergi curi pagak joy. Tanah tu semua lah kan lah. Polis kan tengok, polis kan kerja menepas. Polis ni kerja tangkap orang. Tanah dia tak jaga. Nampak macam semak pagak pun tak ada. Kita pun bawa pergi cakui. Pergi terokar. Tak boleh tuan-tuan, ada tuan. Tu. Tanah Jabatan Kesihatan pun ada. Dia cadang buat klinik desa dulu. Nak buat klinik desa. Tapi oleh kerana ada hospital dekat. Tak jadi klinik desa tu. Tanah dia punya. Tak boleh. Jangan duk pergi pagak tak ketahuan. Ada juga milik agensi kerajaan, syarikat atau perseorangan yang belum diusahakan. Mereka ni pun satu pasal juga. Agensi ke, perseorangan ke, syarikat ke, anak syarikat kerajaan ke. Kalau ada tanah, jangan duk lap semak. Jangan duk biak semak. Kena bersihkan, buatlah apa-apa. Buhlah pagak. Tanahlah pisang. Kalau tak boleh tanam sendiri, bagi orang tanam. Bagi cari penyewa, pawah ke, ke mana ke. Bagi hidup tanah tu. Tu, macam sebelah kita ni, buh pisang. Islam melarang keras kita mengambil tanah orang lain. Disebutkan dalam hadis, sesiapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah, maka dia nanti akan dikalungkan dengan tanah itu dari 7 lapis bumi. Jangan nak ambil hak orang. Kan kok kampung ni suka berebut. Bukanlah sini, tempat lain. Dia suka alih perangan. Kes pokok kabu je pun. Dia nak bagi pokok kabu tu masuk belah dia. Dia alih sikit. Tarik tali, pokok kabu ni jadi aku. Dah pokok macang ke. Pokok macang je. Orang kan makan lemu, duk makan buah macang ni. Gagah nak juga pasal apa? Kalau deriam sangking tak apalah tu. Jangan alih perangan. Ada orang nakai tuan-tuan. Batu sepadan tu kan panjang. Nampak atas tanah pendek je. Dia timbul sikit. Tapi hak tanah tu panjang. Dia boleh korek korek halih 3 kaki. Boleh sepokok ke dia. Nah, kalau ada sederai, tak ratih pokok. Halih batu perangan. Sebiji ya. Betul sekali halih. Jangan duk halih. Sebutir padi pun tak boleh halih batu perangan. Semua tu akan mengakibatkan kesan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bab perangan tanah ni kena cermat, kena hati-hati sungguh-sungguh. Sebab saya ada hadis dah sebut tentang tu. Jangan kita duk langgar tak ketahuan. Seronoklah boleh 3 kaki kan ke halih batu. Lepas kita upah beho cuci tanah. Beho tu tak nampak batu. Dia pun korek tebas meter, korek terkena batu. Cari nak tanam balik tak tahu tang mana tanam. Mai rojok je bab tanah cik Jangan tanam ikut dan. Tanam ikut dan tu nak belah rugi tak mau langsung. Tak mau. Nak injak pergi sana, pasal nak untung. Kena rojok je bab tanah supaya kita tak buat silap. Maksud hadis yang disebutkan tadi, siapa yang ambil tanah orang lain maka dia akan diseksa dengan seksaan yang berat
Lebih-lebih lagi jika tanah itu tanah milik anak-anak yatim. Mampuslah tuan-tuan. Balas tanah orang sedih, nak yatim lagi sedih lagi. Aduh. Kalau orang lain kena godam turun 70 hasta, dia ni kena godam turun 140 hasta. 2 kali. Rasanya tak takut kan? No? Masuk tu esok tahulah. Ada juga hadis yang menyebut mengenai tanah yang tidak diusahakan, dibiar penuh dengan belukang dan menerung. Ada pokok tenerai, pokok kirai, pokok keluduk, pokok tuk padang. Satu tak ada pokok hak tanam. Semua tumbuh sendiri. Mengikut hukum Islam, tanah yang diusahakan dalam tempoh 3 tahun berturut-turut, tanah yang tidak diusahakan dalam tempoh 3 tahun berturut-turut, boleh dirampas oleh pemerintah dan diberi kepada orang lain yang lebih memerlukan. Ini pernah berlaku di zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan jangan buat mudah-mudah. Mohon tanah kan, tunggu boleh tanah, kena jaga bagi elok. Saya ingin menegaskan pada pagi ini, kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian yang diberi surat hak milik geran pada pagi ini, supaya mengusahakan tanah kita sebaik mungkin. Sebagai tanda ingatan kepada orang-orang dulu, orang-orang tua yang telah mendahului kita, yang menerokai tanah itu. Kalaupun kita tak nebas sendiri, kita terima pesaka. Tok Wan kita tebas ke, pak kita nebas ke, dia tak ada dah. Pastikan tanah ini menjadi pahala yang mengalir, pahala berterusan, seperti sungai yang mengalir kepada orang tua kita. Tuan-tuan sekalian, agak rumit untuk diluluskan satu-satu permintaan tanah. Ni pejabat tanah tahulah, PTG, pejabat tanah Pokok Senar ni, rumit. Agak lambat. Tapi ada yang sengaja dimakngokkan pun, ada, bukan tak ada. Tapi kerumitan tu kadang-kadang melambatkan. Dan kita telah memperkemaskan pentadbiran ni. Kita nak tiap-tiap XO, pegawai penempatan, memproses setiap bulan tidak kurang pada 10 fail. Baru padan nak bayar gaji SO tu. Kadang-kadang proses 3 bulan. Proses sebulan 2 fail lah. Daripada cukai tanah dikutip tu bolehlah 2-3 ringgit. Gaji dia 4,000. Nak bayar gaji dia tak lepas. Ini teguran Datuk Paduka Amar waktu jadi SS hari itu, untuk diproses permohonan tanah ni sesuai dengan pendapatan yang kita terima, supaya hasil yang dikutip oleh kerajaan berbaloi dengan pekerjaan yang diberi oleh kerajaan kepada kita. Tu ada orang gelak tu. Depa tu tuan-tuan sekalian, saya juga bimbang jika tersilap. Ada kesilapan juga manusia buat kerja. Berlaku pertindihan. Mula orang tu pergi sukat, balik pejabat boh-boh dalam fail, hilang. Pergi sukat lain. Lari sikit. Atau pergi sukat lain, tuan tanah tak ada hari tu. Dia pun pakai agak-agak antang ni. Buat balik, boh lagi. Esok orang lain nak pergi mohon. Hak dia betul, pergi sukat tantu juga. Keluar 2 geran, 1 tanah. Dulu ada sistem ukok ni, dia kerja ukok saja. Hak nak masuk sistem orang lain, nak masuk dalam fail orang lain, dia berselera. Disik biasa berlaku tempat saya. Saya pun dapat tanah yang macam tu. Saya beli tanah orang, pergi bayar cukai, dia terima. Nak buat gadaian untuk buat rumah, disik tu. Pentadbir tanah, boh kewek pentadbir. Pasal tanah ni ada satu geran lagi. Tu dia puja lah. Kita dah lah hutang bayar rakyat. Bayar rakyat. Hutang bayar rakyat tu jenuh boleh. Bini pun buat, kita pun buat nak beli tanah tu. Tuan-tuan sekalian, ada kesilapan-kesilapan yang boleh dielakkan. InsyaAllah selepas diperkemaskan semua pentadbiran tanah ini, perkara-perkara ini tidak berlaku lagi. Tapi hak berlaku dah tanggung ambil lah.
Pekelah tak selesai cik oi. Bami tolong saya bami. Tanah di Jeniang tu nama Bukit Minyak tang tu. SSN 524 nombor dia. Nama bini saya Jusma Lalani binti Juso. Aduh. Pening tuan-tuan tau. Abang ni kalau tak layan tak tahulah. Ada video lagi tu. Hal ini boleh juga melibatkan pelbagai helah dan tipu daya. Ada berbagai-bagai strategi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Walaupun ada undang-undang dan peraturan, ada saja jalan yang cuba dilakukan untuk melanggar peraturan ini. Kerana itulah pentadbir tanah perlu berhati-hati dan teliti dalam pengurusan ini. Walaupun demikian, sejak mengambil alih kepimpinan negeri, saya berpandangan bahawa proses menyelesaikan permohonan tanah-tanah yang ada tidaklah begitu lama. Yang saya sebelum itu yang saya dapati begitu panjang. Saya mohon pihak pejabat tanah dan galian negeri dan pejabat-pejabat tanah daerah untuk menguruskan secepat mungkin permohonan-permohonan yang masih dalam proses untuk dikeluarkan segera geran hak milik ataupun LPS. Tidaklah patut dan tidaklah wajar dalam dunia yang serba moden dengan pelbagai kemudahan dan peralatan teknologi, permohonan tanah masih perlu menunggu sehingga 20 tahun. Kita nak tak sampai setahun bolehlah selesai. Boleh hasil cepat. Orang pun boleh tanam cepat. Tuan-tuan sekalian, ada orang yang menjadikan tanah sebagai umpan politik. Ada? Dulu-dululah. Nak geran, undi sekian-sekian. Lah ni tak ada lah insya-Allah. Saya takkan buat kerja tu. Kalau tuan-tuan ada dengar saya buat kerja tu, tuan-tuan jangan undi saya. Jangan. Sebab saya kerja tu tak boleh. Dosa tuan-tuan. Guna benda hak menjadi hak tuan-tuan, tahu nak kena pergi undi kat dia pula. Tapi kalau tuan-tuan memang nak undi saya sungguh, tak apalah. Tak tu tak apa, bukan saya tak mau undi, saya mau. Tapi tak boleh tuan-tuan tukar, saya tukarkan undi tuan-tuan dengan geran tanah. Tuan-tuan parti lain, tapi oleh kerana saya mai bagi geran, saya kata nak geran hang undi aku, tuan-tuan pun undi saya. Tak boleh tu. Tuan-tuan undilah parti hak tuan-tuan nak undi tu. Kebetulan parti tu, parti saya juga. Alhamdulillah. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Saya pun tak marah kalau tu. Kalau nak jadi umpan tu saya tak boleh. Saya tak akan benarkan. Sama dengan rakan-rakan wakil rakyat kita pun, dia kata aku nak tolong hang boleh. Tapi pihak raya esok hang undi aku. Kita tolong proses bagi cepat. Wakil rakyat bukan boleh proses tanah, tak boleh. Proses tanah mai proses di pejabat tanah dan daerah ni. Wakil rakyat boleh tunjuk jalan, cara, boleh tolong kontak, boleh. Depa ni akan proses. Nak beri milikkan pun kena kelulusan di JKTN ataupun di ESCO, lepas keluarlah geran. InsyaAllah kerja-kerja menjadikan geran tanah sebagai umpan pilihan raya tidak akan dilakukan lagi di negeri Kedah ini insyaAllah. Tuan-tuan, pegangan kita sangat mudah. Sesiapa yang berhak ke atas sesuatu di negeri ini, kerana kita rakyat di negeri ini, lahir, membesar, hidup, berbudaya, bermasyarakat, beranak pinak, bercucu, cicit di sini, dan tuan-tuan ada hak terhadap apa-apa yang tuan-tuan berhak, tuan-tuan boleh ambil. Tak perlu takut kepada siapa. Dengan syarat mohon ikut undang-undang. Jangan pergi tebas ikut dan. Saya juga ingin mengingatkan supaya tuan-tuan menjelaskan cukai tanah dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu bermula 1 Januari sehingga 31 hari bulan Mei tahun yang sama. Tahun 2023 ni, tuan-tuan bayarlah sebelum 31 hari bulan Mei, tuan-tuan tak kena denda.
Kalau bayar lepas pada tu pun boleh, tapi kena denda. Denda pun tak banyak. Baik bayar sebelum kena denda. Duit hak denda tu boleh buat kerja lain. Bermula tahun ini juga kerajaan negeri melaksanakan kaedah cashless atau bayaran tanpa tunai dengan misi kita mudah, pantas dan selamat melalui platform kedah kios yang ditempatkan di semua pejabat-pejabat tanah di seluruh daerah. Atau tak pergi bayar situ. Tapi kena ada duit lah. Dalam kad, boleh pergi bayar di kios. Tuan-tuan bawa kad ATM untuk buat bayaran ni tanpa perlu membawa wang tunai. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah bayaran cukai tanah, bayaran balik pinjaman pendidikan, bayaran pinjaman air sejahtera dan bayaran sewa perumahan. Satu lagi, setelah mendapat geran ini, ikutilah peraturan. Jangan piduk katam buat lok lidi. Ada kawan-kawan kita ni dia kreatif lah. Dia pergi katam buat lok lidi jual. Lok lidi ni bahaya. Tak boleh masuk nama dalam geran. Jual lok lidi dia boleh buat 40 lot, katalah 40 orang beli. Esok ni jadi masalah banyak. Jalan, parit, longkang, parit dia kambui, ayak tersekat, banjir, minta minitat. Kena pengambilan, orang depan kena, orang belakang tak mau injak. Nak injak ke mana? Hak dia pun sekat tu je. Tapi duit boleh. Kacau. Lok lidi ni tuan-tuan tidak boleh dibuat. Jual beli lok lidi adalah menyalahi undang-undang dan boleh mengakibatkan pelbagai masalah dalam masyarakat, perbalahan, pergaduhan. Malah mungkin ada yang sampai berparang dan bercangkul. Jangan buka laluan dengan pendapatan melalui jualan lok lidi, kerana di hujung-hujung urusan lok lidi ini akan menimbulkan perbalahan. Saya tengok banyak kawan saya pun ramai beli lok lagu tu. Kesukaran tuan-tuan. Esok nak bersakar payah. Bukan boleh pergi ambil geran tuan tanah tu pergi bersakar, tak boleh. Nama pak kita pun tak ada dalam geran tu. Pak kita beli lok lidi, tak boleh buh nama. Esok pak kita meninggal. Tentulah tanah dengan rumah tu jadi bersakar. Nak bagi guna. Tak ada nama langgaran. Pakai surat tu ya. Ada surat tu, Suruhjaya sumpah ya buat. Duk menyumpah kau tu hari-hari. Ada lawyer buat. Nah, pening tuan-tuan. Kampung aman tak apa, dia kampung tersusun. Kan? Masalah yang berpunca pada lok lidi ini tidak boleh diselesaikan jika punca jual beli itu pun sudah menyalahi undang-undang. Nak selesai tak boleh. Tak mati tak apalah. Mati esok. Serabut perut. Serabut perut nak uruskan perkara itu. Mak pun tulis serabut perut. Dah mak tak tulis, saya kata aja. Ni saya pergi tenah mak. Mak ni tak usah akhbar saya tu pakai baju kuning tu. Dia lah menulis ucapan ni. Tuan-tuan sekalian, di mana-mana pun saya selalu berpesan untuk kita manfaatkan rezeki dan nikmat ini. Jangan kita kufur dengan nikmat. Cara bersyukur dengan nikmat ialah kita usahakan sebaik mungkin tanah yang diberi pada kita. Bayar cukai. Kalau cara getah, jangan tanam ketum. Kan di geran tu dia ada. Dari kelulusan geran dia tulis tidak boleh tanam ketum. Tapi banyak orang tanam kok senar pula. Nunggu belah Kuala Lanjut ni cakap pun cakap siam. Nu apa? Tempat bami nu, kubok panjang. Semua tu lentai semua. Tak tahu pasal tu. Di kemarin diberi geran di Pendang. Ada ramai masyarakat Siam yang turun terima geran kemarin. Saya tanya, makcik, Sawardi, tanam apa? Getah. Celah pokok getah ada tanam pokok lain? Ada. Pokok tu. Saya tak tanya lah pakai hak tu. Ada ya tak? Tak apalah. Getah dengan pokok tu kaya lagi yo. Tapi salah je yang tanam. Susah. Dia menyalahi peraturan.
Tapi dah tanam dah. Ada orang tebang tanam semula. Tak tanam getah, tanam tu semua. Dia kata satu long boleh 40,000. 7 bulan je. Tanam getah 7 tahun. Hak tu 7 bulan boleh kutip lah. Kacau. Tuan-tuan sekalian, kita memang ada usahakan supaya kerajaan persekutuan membenarkan ekspor. Bukan kita nak galakkan tanaman, tapi tanaman tu sudah ada. Ada dah. Bukan sekat belakang rumah, tepi acak dah. Jadi dusun. Jadi kebun dah. Nu kat belah nu. Lah orang tanam terang-terang, pekan bodoh. Aku mana nak buat pokok tu banyak. Kalau duk biar situ, mereka rebui. Mereka rebui daun tu saja tak apa. Awak merah ke awak putih, saya tak tahulah. Mereka rebui minum. Nak elak mereka rebui, pokok tu kena bagi botak. Nak bagi botak, pokok tu kena bagi boleh joy. Bila laku, pokok tu mereka joy lah. Bawa pergi jual elok-elok. Tak payah buat plastik hitam lah, orang tahu. Lalu ni mereka susun kan. Ada orang upah susun. Saya tahu industri ni. Saya pun kawan dengan mereka ya. Kawan, mereka cerita kita susun, cara susun, nak bagi padat, nak bagi tu. Supaya sampai di sana tak kecut. Hantar pergi Thailand. Kita mohonlah perkara ini supaya menjadi proses yang sah. Proses yang legal, ikut undang-undang. Sepela tak idea apa lagi. Dia nak suruh jadi puak ni seluduk juga. Tak seluduk puak ni nak buat apa? Dia tanam, dia buang puak kertas 10 long. Semua tanam tu. Bukan kita suruh, dia buat sendiri. Dah ada orang duk main. Tuan-tuan sekalian, papi tengok orang ada kebun tu. Pakai backfire, bos. Backfire. Oh. Kaya tu tarau, seluduk. Kalau tuan-tuan dibenarkan. Saya rasa adalah kelebihan dari segi ekonomi. Bukan bermaksud kerajaan negeri nak galakkan orang tanam. Kita ada sekatan, kita buat larangan. Tetapi yang sudah menanamnya, sudah ada berpuluh-puluh rolong. Pergi Padang Sanai tu, tuan tengok. Sejauh mata memandang, pokok tu semua. Nampak guna? Larat pergi tebang. Try pergi tebang kalau boleh. Lepas kata kena musnahkan. Adalah mangkuk hayun mana tahu, duk cadang kat saya. Dia cadang jauh-jauh ku tua, kerajaan negeri kena musnahkan pokok ni. Kan? Kata hama makan upah musnah pokok tu. Upah hang, hampir try tengok. Lepas hang tebang 2 pokok, betih hang lepas tebang. Try. Barang sudah ada tuan-tuan, susun peraturan bagi elok-elok, buat undang-undang, boleh dieksport. Eksport lah daripada teknologi, buat ubat, buat ayak, minuman kesihatan. Semua bermanfaat. Hak Tuhan buat atas dunia ni, kaji bagi elok, sediakan. Tapi dah kerana kita tak sampai teknologi kita peringkat itu, kita hantar pergi kat mereka. Kita jual lah bahan mentah tu, jadi komoditi. Tuan-tuan sekalian, jangan berebut tanah. Banyak peristiwa di tempat kita lah. Tak tahulah kampung tuan-tuan jadi ke tak. Kampung-kampung dekat rumah saya tu. Jadi perebutan tanah. Bila meninggal ibu dan ayah, 2 beradik pun berebut. Pupu poyang pun berebut. Berebut bersungguh-sungguh, bermasa muka, bertahun-tahun sampai mati. Berebut tanah. Saya ada jumpa seorang lah. Dia pun tak ada lah. Tapi saya tanya pasal apa. Pak Long berebut tanah dengan anak Pak Long. Saya sebutlah bila nama pun. Nama tu tuan-tuan tak kenal. Saya pun bukan nama sebenar. Nama Hamid. Pak Long. Pasal apa Pak Long berebut tanah dengan adik Pak Long ni? Dengan mak dia pun dia berebut juga. Dia kata kalau aku tak berebut tanah, nama aku bukan Hamid. Dia kata gitu ya. Pasal dia kata nama aku Hamid, aku kena berebut tanah. Keturunan aku, dia kata daripada dulu-dulu semua berebut tanah. Tu dia. Bangga kan keturunan hak jenis tu. Saya harap tuan-tuan yang telah diberi hak milik ini, dan juga tuan-tuan yang ada hak milik dah, kita elak dah berebut tanah ni. Pasal kalau kita menang pun, dengan helah atau tidak helah,
dengan mahkamah atau tidak. Kalau berlaku proses yang tidak benar, tidak tepat, takut di akhirat esok nak jawab tak boleh, tak lepas. Tak lepas pergi sana tak ada dah tanah nak ganti. Tak apalah aku bayar, aku beli ganti kat hang. Tuhan tunggu saatlah aku nak pergi ganti. Tak boleh lah tuan-tuan, tak ada lah. Takat dunia ni saja. Jadi atas dunia ni kita uruslah harta benda kita dengan sempurna. Jangan ambil hak orang walaupun 1 inci, sebiji padi pun jangan. Hak orang, hak kita, hak kita. Macamlah hak suami isteri ni, hak laki dan bini, hak bini saja. Saya ada, hak bini pun hak saya pun hak saya. Kacau lah tu noh. Tu dia tak mau nikah saya tu. Tuan-tuan sekalian, kita urus hidup kita dengan baik. Kita nak wariskan harta kita yang halal ni pun mudah. Saya jumpa banyak kes. Dulu saya kerja jurunilai. Lepas tu di kampung saya tukang buat surat. Saya boleh tulis semua surat. Surat lawyer duk buat tu pun saya biasa buat. Main duk buat surat tu tuan-tuan macam-macam hai mengadu cerita kat kita. Rumit, sangat-sangat rumit bila kita bertemu dengan masalah-masalah macam ni. Kita elaklah seboleh-bolehnya. Kita mudah-mudahkan dengan berhalal balai ni. Kita halalkanlah dekat orang atas dunia ni. Kalau berlaku serba sikit, jangan kita keras sangat. Kalau keras sangat sampai masa orang keras kat kita, kita pun telangkah tak lepas. Kalau atas dunia ni boleh pergi lagi. Kalau keras tu main di akhirat, kita nak jawab guna. Maka ada gantilah masa tu, tak ada nak ganti apa. Lain pada kita ambil dosa dia, kita pikul dosa kita, pahala kita bagi kat dia. Habis tuan-tuan, muflis. Orang yang muflis di akhirat ni ialah orang yang terpaksa pikul dosa orang, pahala dia kena bagi kat orang. Habis tak apa satu. Jadi muflis kalau sekat di dunia ni boleh gagah. Janganlah miskin, muflis sampai ke akhirat. Hak tu sajalah nak pesan. Ustaz Datuk Mak Ya suruh syarah sikit bab tu tadi. Dia tok guru tuan-tuan, saya tok guri je. Semoga ada manfaat dalam pertemuan ini. Rezeki yang melimpah ruah ini kita syukuri. Allah akan tambah lagi. Kalau kita semua ni beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan rezeki daripada langit dan bumi. Jalan yang kita tak sangka-sangka. InsyaAllah, pegang sungguh-sungguh, kita akan beroleh keberkatan. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pejabat tanah dan daerah Pokok Sena, tuan pegawai daerah dan pasukan yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan majlis ini. Tuan-tuan, sampai habis bulan 3, saya nak pusing satu kedah ni untuk selesaikan penyerahan geran-geran tanah. Saya harap kegembiraan kepada penerima-penerima ini. Kegembiraan tuan-tuan adalah kegembiraan saya juga. Mengembirakan orang, Allah akan gembirakan kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri. Kita teruskan saja dengan penyampaian geran Datuk Seri dan saya mempersilakan Dev kenamaan di meja utama Datuk Romani, Datuk Ustaz Mak Yahya, Wabi Ustaz Salim, Tuan Pegawai Daerah. Baiklah, kita teruskan dengan penyampaian surat hak milik ataupun geran bagi penerima-penerima daerah Pokok Sena bagi Mukim Gajah Mati dahulu. Saya mulakan. Dipersilakan penerima pertama Encik Ibrahim bin Hussein. Encik Ibrahim, silakan boleh bergerak daripada meja dan terus ke kemah penyerahan. Seterusnya dipersilakan tahniah Encik Ibrahim, penerima bagi Mukim Gajah Mati. Seterusnya saya persilakan Puan Roziah binti Hamid. Puan Roziah, Urustia boleh gerakkan dah penerima-penerima kita berada berhampiran dengan pentas penerimaan mengikut susun atur yang telah pun diadakan semasa pendaftaran tadi. Puan Roziah, silakan. Diikuti Puan Sharifah, boleh bergerak ke kemah sekarang. Tahniah Puan Roziah.
Seterusnya Puan Syarifah binti Muhammad Aziz. Saya difahamkan Puan Syarifah akan menerima 2 geran. 2 ya. Tahniah. Kaya Kak Syarifah kita.